Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا آمين يا رب العالمين. Sesuai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita memerhati peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala dan juga amaran-amaran yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ayat-ayat yang sedang kita baca ini sebenarnya memerlukan kepada suatu persediaan hati ataupun persediaan diri kita, perasaan kita untuk menanggapi dia dengan seperti mana dia ketika mana dia diturunkan. Ayat-ayat ini sebenarnya meminta kita ataupun menuntut untuk kita berada dalam keadaan cemas dan gusar, dan dengan takut dengan peringatan-peringatan yang seolahnya kita kena merasakan bahawa ancaman ini berada dalam keadaan yang amat kritikal. Seperti mana ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan ini dulu, latar belakangnya adalah mereka turunnya peringatan-peringatan ini dalam keadaan yang amat menekan, kan? Kerana siksaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menolak peringatan daripada Rasul ini adalah siksaan yang sedang berada di ambang akan turunnya, kan? Bila-bila masa perkara ini boleh berlaku, kan? Ini adalah latar belakang ayat-ayat yang sedang kita bacakan ini, dan sepatutnya kita membaca ayat-ayat ini dalam keadaan yang juga merasa gentar, gerun, dan juga risau, bimbang kerana memikirkan bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala boleh menurunkan azab yang dijanjikan kepada mereka yang mendustakan peringatan daripada Rasul ini, dan juga amaran yang disampaikan oleh Rasul ini, dan juga tidak mengindahkan khabar gembira yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka yang bertaubat, mereka yang kembali kepada Allah, dan mereka yang mensejajarkan kembali perjalanan hidup dia sesuai dengan apa yang dibawa oleh
agama Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada hari pertama datangnya agama ini bersama-sama dengan manusia di atas muka bumi ini. Kan? Jadi kalau kita baca tanpa persediaan hati yang begini, kan? Tanpa keadaan hati yang menerima ataupun menadah turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dalam keadaan yang sedemikian kita tidak akan mendapat kebaikan ataupun mendapat kesan yang hendak kita rasai daripada membaca ayat-ayat ini dan hujah-hujah yang diketengahkan. Kerana hujah-hujah yang diketengahkan adalah hujah-hujah untuk menjelaskan kepada kita, di antaranya hujah-hujah akan kritikalnya ataupun bagaimana betapa azab yang ataupun hukuman yang Allah janjikan ini benar-benar telah berada dekat dengan kita. Kan? Hanya dengan satu teriakan saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghancurkan alam apa yang kita lihat ini, kan. Saya ingat ketika mana dulu saya berada di Yaman, kan. Apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran ni berlaku, kan, ketika mana satu kampung yang berada di tepi bukit batu yang besar, kan. Mereka batu yang besar ini, yang keras dan juga solid ini, batu gunung yang besar tinggi, kan, runtuh dalam sekelip mata pada waktu sebelum subuh, ketika mana semua sedang tidur, kan, dan menimpa rumah-rumah yang di tepi batu itu, kan. Batu yang jatuh besar sebesar kereta, kan, lebih besar daripada itu, kan, menimpa rumah-rumah dan ketika mana mereka sedang tidur, kan. Allah Subhanahu Wa Taala ada ketika-ketikanya mengingatkan manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghantar azab ataupun hukuman ini tanpa perlu kepada amaran yang panjang ataupun persediaan yang panjang untuk melakukannya. Berkali-kali diingatkan di dalam Al-Quran, kita baca dalam surah Al-Mulk antaranya, kan, Allah SWT mengingatkan kan, apakah mereka merasa aman daripada Dia yang di langit, yang boleh menurunkan daripada, kan, azabnya daripada atas manusia, daripada bawah manusia bila-bila masa saja, kan. Jadi ini adalah suasana latar bila kita membaca ayat-ayat dan peringatan-peringatan daripada Allah SWT ini, kan. Jadi insya-Allah seperti mana yang disebut dalam hadis, kan, bacalah Al-Quran ini seperti mana dia diturunkan, kan. Salah satu makna yang kita faham daripada ini juga adalah baca Al-Quran ini seperti mana latar belakang dia diturunkan, kan. Dan suasana hati yang sama dengan ketika mana mereka-mereka yang awal dulu turunnya Al-Quran ini kepada mereka, sehingga, kan, mereka menjadi gentar, kan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bila mendengar ancaman-ancaman daripada Al-Quran, mereka amat gentar, kan. Jadi kita hari ini untuk menjadikan Al-Quran ini sama seperti mana kesan yang telah mereka rasai, maka latar belakang yang sama ini mesti wujud, kan, ketika mana kita membaca ayat-ayat Allah SWT ni, kerana keimanan kita meyakini bahawa segala yang disampaikan ini benar belaka, kan, ancaman-ancaman kehancuran, azab dan juga berita gembira bagi mereka-mereka yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima peringatan Allah Subhanahu Wa Taala daripada melalui Rasul ini. Jadi insya-Allah semalam kita telah baca Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang hujah yang ketiga, iaitu hujah
seperti mana yang kita sebut semalam, Allah SWT menyebut tentang bahtera yang penuh muatan, berat, kan? Al-mashhun, kan? Fil fulki mashhun, fulkil mashhun, al-mashhun ini bermakna bahtera yang berat, penuh dengan muatan, kan? Kenapa disebutkan al-mashhun, bahtera yang penuh dengan muatan? Dia boleh sebut bahtera saja, tapi bahtera yang penuh dengan muatan, kerana nak menekankan bahawa bahtera yang amat berat itu, kapal yang amat berat ini, penuh dengan muatan ini, sebenarnya bila-bila masa saja boleh tenggelam, kan? Di dalam laut, kan? Seperti mana Allah mengapungkan burung, kan? Begitu juga Allah SWT mengapungkan bahtera yang masyhun, al-masyhun ini, yang amat berat, penuh dengan muatan ini, dan Allah SWT boleh membiarkan dia tenggelam bila-bila masa saja, sekelip mata saja, kan? Dan sebab itu dalam ayat 43 Allah SWT menjelaskan, kalaulah kami menghendaki, wa inna sya' nughriqhum, kalau kami mahu, kami boleh tenggelamkan mereka, kan? Dengan hanya satu peristiwa yang sekelip mata boleh tenggelamnya. Kita sebut tentang kapal Titanic semalam, kan, yang amat besar, kan, tapi tenggelam dalam masa tak sampai sejam, dia tenggelam, kan. Dan maka Allah SWT menjelaskan ketika itu tidak ada lagi siapa yang boleh menyelamatkan mereka, kerana ini semua adalah pekerjaan Allah SWT. Hanya Allah sahaja yang boleh menyelamatkan manusia, menangguhkan apa yang Allah boleh buat ini, kan? Bila-bila masa Allah SWT sahaja yang boleh menangguhkan azab ataupun hukuman kepada manusia ini pada masa yang dia sendiri kehendaki, kan? Kan? Kemudian disebut dalam ayat 44 itu seterusnya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan azab ini, kan, kepada manusia yang sepatutnya, selayaknya mereka telah pun dikenakan azab ini, tetapi masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi penangguhan kepada mereka, kan? Apa yang nak difahami dan dijelaskan sini adalah seperti mana saya sebut sebelum ini, betapa kritikalnya keadaan itu sebenarnya, kan? Mungkin tidak dirasai dan disedari, tapi keadaannya amat kritikal. Soalannya Allah SWT menjelaskan bahawa hanya dengan sedikit twist, pusingan saja, segala-galanya ini boleh berlaku, azab dan kehancuran yang boleh berlaku dengan tiba-tiba saja, kerana semua yang telah tersedia, kan? Seolah-olah bahtera dengan muatan yang berat itu, kan? Kemudian Allah SWT kan, menyebut bahawa bila-bila masa bahtera yang berat ni dengan senang saja akan tenggelam, tapi yang menahan dia adalah Allah SWT. Jadi begitulah keadaan kritikal yang nak dijelaskan kepada kita tentang azab yang sebenarnya amat cepat, amat segera, mudah, dan dalam sekelip mata boleh berlaku kepada manusia, kan? Supaya manusia memahami dan merasai kesiapsiagaan ataupun ketakutan, kebimbangan itu setiap masa kena berada di dalam diri dia, kan? Ini yang nak dicapai oleh ayat peringatan-peringatan ini. Manusia berjalan di atas muka bumi ini setiap ketika dengan perasaan bimbang dan perasaan risau bila-bila masa saja azab Allah SWT akan datang kepada dia, kan? Tanpa ada perasaan ini, manusia akan lalai dan leka, berjalan tanpa rasa takut langsung kepada apa yang dijanjikan oleh Rasul ini, kan? Tapi perbicaraan yang berulang-ulang dan juga peringatan tentang mudahnya azab Allah SWT yang akan datang, supaya manusia sentiasa beringat, kan, dan berjalan di atas muka bumi ini dengan rasa gentar dan risau setiap masa bahawa di atas kepala dia ada ancaman daripada Allah SWT.
Tapi sebaliknya and juga di sana ada kabar gembira dan juga kasih sayang, rahmat yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang tunduk, patuh dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengambil iktibar daripada peringatan Rasul ini. Jadi sebab itu disebut berulang kali, mata'an ilahin, Allah memberi kesenangan ini, penangguhan ini sampai pada satu ketika, satu masa yang Allah sendiri mengetahui dan Allah sendiri yang menentukannya. Dan masa ini boleh jadi sekelip mata saja pada manusia, berlaku dan disentap tiba-tiba segala apa yang ada pada diri dia, dengan berbagai-bagai cara perkara ini boleh berlaku. Kehancuran alam sekitar, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh mencabut kenikmatan hidup dia dengan berbagai-bagai cara. Na'udzubillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji kita dengan sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Kemudian kita sambung insya-Allah pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sebenarnya, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ini adalah keadaan yang saya sebutkan tadi, bila dikatakan kepada mereka, ini ayat ni kepada para kufar, pemuka-pemuka Quraisy, kufar ini, kafir ini, takutlah kamu akan siksa yang di hadapan kamu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat. Nescaya mereka berpaling. Jadi di sini, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Ma baina aydikum, apa yang berada di antara tangan-tangan kamu. So literalnya maksudnya begitu kan. Dan juga wa ma khalfakum, dan apa yang berada di belakang kamu. Maksudnya apa yang berada, yang datang sebelum kamu, daripada belakang kamu, dan juga daripada belakang kamu. Ungkapan ini, ada ungkapan yang dihilangkan ataupun tidak disebut, kerana kejelasannya bila kita baca daripada ayat lain, Allah SWT, ini ayat yang selari dengan ni untuk memahami apakah yang disebut ma baina aidikum wa ma khalfakum ni. Takutlah kepada perkara ni, kan? Takutlah kamu akan ma baina aidikum, apa yang datang sebelum kamu, wa ma khalfakum, dan di belakang kamu, kan? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat, kan? Ada ungkapan yang dihilangkan di situ, sepatutnya dia berbunyi secara penuhnya, kan? Ma baina aidikum wa ma khalfakum minas sama'i wal ard, kan? Seperti mana yang disebut dalam surah Saba. Ini makna ni diambil daripada ayat dalam surah Saba ayat 9, kan? Allah SWT sebut, afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard inna sya' nakhsifu bihimul ard atau nusqit alaihim kisafan minas sama' inna fi dhalika la ayatin likulli 'abdin munib. Apakah yang dimaksudkan yang datang ma baina aidikum, di hadapan kamu dan juga di belakang kamu ni, dan dalam ayat surah Saba ni Allah SWT sebut, maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka, kan? Ma baina afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard, kan? Jadi yang dihilangkan daripada ayat 45 yang kita baca ni, surah Yasin ni, adalah ma baina aidihim minas sama'i wal ard, daripada langit dan daripada bumi. Tidakkah mereka takut dengan azab ataupun bala, kan, ibtila, bala yang akan datang daripada Allah SWT, daripada langit dan daripada bumi, kan? Apa yang berlaku daripada bumi ni, kalau kami kehendaki, Allah kata di dalam surah Saba tadi, kan, inna sya' nakhsif bihimul ard, kalau kami hendak, nakhsif bihimul ard, kalau kami menghendaki,
nescaya kami benamkan mereka di bumi, di dalam bumi ini. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Ataupun kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan daripada langit. Dan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi setiap hamba yang ingin abdin munib, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang hatinya ingin untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasa takut dan gentar dengan ancaman ini. Tetapi bagi mereka ni, dalam ayat 45 ni diceritakan keadaan mereka yang berpaling, mereka yang kafir, kufur, yang enggan untuk menerima. Tapi dalam ayat Sabah 9 ni Allah SWT sebut, ini ada tanda-tanda yang menjadi rahmat kepada, tanda-tanda bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan yang sama boleh menjadi tanda-tanda yang memberi kesan kepada hati yang ingin kembali kepada Allah, abdin munib. Tapi dalam masa yang sama bagi mereka yang engkar, dia menjadi perkara yang akan mereka tolak dan seterusnya membawa kepada kehancuran mereka. Jadi ingatan ini supaya takut, seperti kita kata, azab Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh datang pada bila-bila masa saja dan dalam apa saja bentuk yang Allah mahu, dan datang dalam keadaan yang tiba-tiba dan segera, mufajatan. Fajatan ni maknanya tiba-tiba, dalam keadaan mengejut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia boleh datang daripada langit, daripada atas manusia, seperti mana kita sebut semalam juga, ada berapa berjuta-juta, malah beratus juta objek-objek yang sedang terbang di langit, meteor, tahi bintang dan sebagainya, yang kecil maupun yang besar, yang bila-bila masa saja boleh dijatuhkan Allah SWT di atas muka bumi ini, yang akan menyebabkan kerosakan yang besar. Allah SWT tidak memerlukan kepada persediaan yang panjang untuk buat benda ni. Bila-bila masa saja boleh jadi. Ataupun bila-bila masa saja Allah SWT boleh buka langit, bumi ni, dengan gegaran gempa bumi dan sebagainya, dan menyebabkan manusia tertanam ke dalam tanah. Itu adalah gambaran atau peringatan, seperti mana kita sebut, yang dikehendaki oleh Allah SWT, ayat Al-Quran ini, supaya manusia tidak lalai, tidak merasa berjalan di atas muka bumi ini dengan bangga diri, mengangkat dada dia, ataupun lalai leka bahawa Allah SWT Maha berkuasa, bila-bila masa saja boleh menurunkan kehancuran ini. Ini menjelaskan, ayat ini sifat sombong golongan kafirin ini. Bila mereka diingatkan supaya takut pada azab Allah yang boleh datang pada bila-bila masa saja ke atas mereka, mereka tidak memberi perhatian, malah meminta bukti. Mana bukti atas azab yang bakal didatangkan itu, dan mereka diingatkan supaya merasa takut dengan ancaman azab bumi yang boleh saja membenam dan mereka, atau ditimpakan di atas mereka kepingan-kepingan daripada atas kepala mereka yang akan menghancurkan mereka dengan sekelip mata. Seperti mana sebelum ini diingatkan kepada Ashabul Qaryah yang didatangi oleh lelaki yang dalam surah Yasin ni juga kita telah baca dalam blog yang sebelum ini. Ashabul Qaryah ni datang diingatkan oleh lelaki ni, penduduk kampung tu, penduduk bandar itu, diingatkan oleh lelaki yang datang itu bahawa azab Allah SWT ni boleh datang pada bila-bila masa sahaja, sekelip mata sahaja. Orang-orang yang hati yang qalbun munib yang disebut Allah dalam surah Sabah tadi, hati yang merasa ingin kembali kepada Allah SWT ni, mereka memahami betapa kritikalnya keadaan ini. Ancaman itu sedang berada di atas kepala mereka. Bila-bila masa saja boleh turun kepada mereka. Kerana itu mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka
satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, Rabbihim, illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Di sini disebut Rabbihim, tidak disebut tanda-tanda kekuasaan Allah, kan? Sebut nama Allah, tapi disebut Rabbihim untuk menjelaskan, mengingatkan mereka bahawa itu adalah Rabb mereka yang menguasai segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Rabb ini maksudnya dialah pemberi rezeki, dialah pentadbir alam ini, dia pencipta, dialah juga yang menentukan ancaman hukuman kepada manusia, kan? Jadi sebab itu diingatkan kepada mereka, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, tidak sekali-kali tidak datang kepada mereka satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, tanda-tanda Tuhan mereka, kan? Melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Ini adalah orang-orang yang kafir ini, kan? Jangan kita jadi seperti itu, kan? Bahawa sebenarnya di sekeliling kita banyak sekali tanda-tanda daripada Allah SWT yang turun bertubi-tubi kepada manusia, kan? Tapi hati-hati yang tidak ingin kembali kepada Tuhan ini, kepada Allah, kepada Rabbihim, kepada Rabb mereka, tidak akan dapat melihat tanda-tanda ini. Malah mengambil ringan, mengambil mudah tanda-tanda yang sedang Allah SWT tunjukkan kepada mereka di sekeliling mereka. Dan dalam blok ini, inilah tanda-tanda di antara tanda-tanda yang disebut oleh Allah SWT ni, kan? Kapal yang di langit, di laut, kan? Matahari dan bulan menjadi tanda-tanda, malam dan siang menjadi tanda-tanda, pohon-pohon yang tumbuh daripada bumi menjadi tanda-tanda peringatan. Begitu juga ayat demi ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan perkara ini. Semuanya menjadi tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Tapi mereka ini selalu berpaling daripada tanda-tanda Tuhan mereka. Kerana apa? Kerana kesombongan mereka. Walaupun mereka sendiri meminta tanda-tanda yang membuktikan ancaman yang dilontarkan kepada mereka ni, berkali-kali mereka mendesak Rasul supaya memberi bukti dan tunjukkan bukti. Tak nampak pun, tak ada pun, kan? Allah menjelaskan bahawa banyaklah tanda-tanda yang diberikan kepada mereka. Namun semua tanda-tanda ini selalu pula mereka tidak memberi perhatian dan menerima dia, kerana mereka dikuasai sikap menentang di atas kesombongan mereka. Sebab itu segala tanda dan bukti ini tidak bermanfaat bagi mereka. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ini salah satu gambaran ataupun contoh hujahan ataupun kata-kata mereka yang menunjukkan kesombongan mereka, kan? Allah SWT paparkan di sini, kan? Sehingga mereka memberi alasan-alasan bodoh, kan? Mereka lontarkan sebagai jawapan kepada peringatan yang diberikan kepada mereka, kan? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Bila dikatakan kepada mereka, infakkan, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Maka orang-orang kafir itu berkata, kan? Qala alladhina kafaru lil ladzina amanu, berkata kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah, apakah kami akan memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki, tentulah dia akan memberinya makan, kan? Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan nyata, kan? In antum illa fi dhalalin mubin. Mereka pula yang berkata kepada orang beriman bahawa orang yang beriman ini berada dalam keadaan yang sesat, kesesatan yang nyata. Sedangkan sebenarnya mereka lah yang berada dalam kesesatan yang nyata, kan? Orang-orang kafir ini, kan, menjelas. Ini satu contoh bahawa jawapan mereka terhadap peringatan dilontarkan kepada mereka yang dipetik kat sini, kan? Bila mereka dianjurkan untuk menafkahkan sebahagian daripada harta mereka yang mereka banggakan itu, kan,
untuk membantu manusia, mereka melontarkan jawapan yang amat dangkal, kan, bahawa orang-orang ini sengaja disusahkan oleh Allah. Kalau Allah tidak, Allah sendiri yang akan memang kalau Allah inginkan, Allah sendiri yang akan memberi makan kepada mereka, kerana Allah maha mampu untuk melakukannya. Dalam hal ini yang sesat menurut mereka adalah mereka yang memberi peringatan itu sendiri, kan. Ini adalah sebenarnya membayangkan apa yang tidak disebut di mulut tapi berada di dalam hati-hati mereka-mereka yang menolak peringatan-peringatan Allah ini sehinggalah hari kiamat, kan. Kadang-kadang tak keluar di mulut, tersimpan dalam hati, tapi kedua-duanya mempunyai kesan yang sama, bahawa mereka semuanya akan diingatkan, sampai masanya akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kerana ini dalam alasan ni, kan, diberi, kan, jawapan kepada peringatan yang diberikan kepada mereka dalam ayat-ayat dalam surah lain. Contohnya surah Al-Ma'un, kita baca selalu, kan, dulu, bahawa sikap mereka yang mendustakan ancaman azab dan kegururan hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sikap orang-orang yang begini, yang menolak untuk merasa takut kepada ancaman dan kegerunan azab dan kegerunan hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dalam surah Al-Ma'un contohnya disebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan ini, kan? Yang menolak hari pembalasan, takutnya pada hari pembalasan ini, ancaman ini, kan. Apa yang mereka buat? Mereka adalah orang-orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjur memberi makan kepada orang miskin, kan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini adalah sikap kepada orang yang menolak peringatan tentang hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang azab yang bakal datang. Orang-orang yang tidak takut ini sikap mereka begini, kan. Antaranya, kan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka menolak, tidak menganjur memberi makan kepada orang miskin. Kerana apa? Kerana ini yang sedang disebut oleh ayat ini, kan. Kerana mereka tidak mempedulikan, tidak rasa takut, kan. Kerana itu mereka mengeluarkan alasan gitu. Nak bagi makan buat apa kepada orang-orang ini? Kalau Allah hendak, Allah bagi mereka. Allah maha mampu untuk melaksanakan, tapi Allah sengaja tak bagi kepada mereka, kan. Itu alasan mereka. Begitu juga dalam surah Al-Insan, contohnya Allah SWT menyebut tentang, kan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu, orang yang memerlukan, hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan yang terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Allah pada satu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam dan penuh kesulitan, kan. Yauman abusan qamtarira. Abasa abusan ini bermuka masam, kan. Qamtarira, dan juga penuh kesulitan. Jadi ini orang yang takut ini akan tidak mengeluarkan alasan yang sebegini. Mereka akan membantu memberi makan kepada orang yang memerlukan dan sebagainya, kerana takut pada hari pembalasan. Tapi orang-orang yang menolak ini, mereka menolak ancaman Allah SWT, mengeluarkan berbagai-bagai alasan seperti ini, kan. Ini yang dijelaskan ayat ini, kan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji itu, hari berbangkit ini, ataupun azab Allah SWT ini, jika kamu adalah orang yang benar, kan. Bila nak jadi lagi ni yang dikatakan azab yang Allah nak turunin, bila, mana dia, kan. Jadi Allah SWT mengulang lagi. Inilah sikap mereka yang berkali-kali mereka utarakan kepada Rasul, mendesak Rasul, kan. Bila nak jadinya, yang kata nak azab kami ni tak jadi pun, tak ada apa pun, kan. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Yang kita sebut berulang kali tadi, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Sayhah ni digunakan dalam ayat 29 sebelum ini untuk menunjukkan Allah tidak perlu kepada menghantar pasukan dari langit pun untuk menyiksa ashabul qaryah ni, kan.
sebab Allah sebut kan, selepas daripada peninggalan pemberi peringatan mereka ini, Allah tidak hantarkan satu pasukan pun daripada langit dan tidak menunggu apa-apa pun untuk menghantar azab kepada mereka kan. Ini perkataan sahihah yang digunakan ni kan. Cukup dengan satu teriakan saja. Sahihah ni, penggunaan ini menunjukkan bahawa blok ketika ini membincangkan tentang sikap Quraisy dengan merujuk kepada blok yang kedua tadi kan. Blok yang kedua ni tentang Ashabul Qaryah tu kan. Jadi ayat ni merujuk kepada ayat 29 yang disebut dengan perkataan yang sama kan, illa sayhatan wahidatan kan. Mereka ini tidak menunggu, orang Quraisy ni, sebagai mengulas ayat yang Allah sebut dalam ayat blok kedua ayat 29 kan. Itu disebutkan contoh peristiwa lepas kan, dan ini adalah analisa terhadap itu kan. Mereka ini tidak menunggu seperti mana Ashabul Qaryah ni, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar satu sama lain kan. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Allah SWT membayangkan bahawa kecepatan kan, kepantasan azab Allah SWT ini sehingga mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun. Fala yastati'un, tidak mampu tausiyatan kan, membuat satu apa-apa wasiat kan. Wala ila ahlihim yarji'un, ataupun mereka juga tidak akan sempat kembali kepada keluarga mereka. Bila mereka akan diazab oleh Allah SWT di mana-mana sahaja, tak sempatlah nak balik, nak jumpa dengan ahli keluarga ke, nak minta maaf ke, minta ampun ke apa ke. Manusia kalau dia nak mati, pasti dia akan minta untuk balik ke kampung dia, ke bertemu dengan keluarga dia dan sebagainya. Tapi Allah SWT menjelaskan, bila Allah SWT menurunkan masanya ini dengan azab ini, semua ini tidak akan dapat sempat dilakukan lagi. Dia akan datang baghtatan, secara tiba-tiba, faja'atan, secara tidak dijangka, dan manusia tidak akan sempat bersedia lagi. Dan ketika datangnya azab ini, dalam ayat lain Allah SWT sebut bahawa manusia tidak boleh lagi, tidak akan diterima lagi taubat ataupun keampunan, permohonan keampunan daripada manusia. Jadi jangan kita merasakan bahawa kita ada masa yang panjang dan sempat lagi sebelum mati ni minta ucap syahadah ke, minta ampun ke, kerana Allah SWT menjelaskan Allah SWT akan turunkan dia pada bila-bila masa sehingga tidak sempat lagi manusia memohon keampunan daripada Allah SWT. Sebab itu masa yang ada kan, sebelum terjadi secara tiba-tiba ini, diberi tangguh oleh Allah SWT, mata'un ilahin kan. Penangguhan inilah yang perlu diambil kesempatan untuk sentiasa mengucapkan keampunan, taubat kepada Allah SWT dalam keadaan penuh ketakutan dan juga rendah diri di hadapan Allah SWT kan. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.